Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung tajuk 7.2 iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, yang ada buku teks nanti boleh rujuk muka surat 216 ya. Baik. Okey, so saya terangkan dulu tentang tenaga keupayaan. Okay, tenaga keupayaan ni kita ada dua sebenarnya. Tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kinetik. So, cikgu terangkan dulu tenaga keupayaan graviti. Okay. Okay, kita tengok contoh. Dalam mesin menanam cerucuk. Okay, inilah. Ini mesin tanam cerucuk. Okay, kalau kita nak buat bangunan ke apa ke. Okay, dia kena tanam dulu. Barulah bangunan tu akan jadi kukuh. Okay. Baik, sebuah tukul ditarik. Okay, ini tukul. Okay, tukul tu dia akan tarik ke atas, kemudian dia akan lepaskan untuk dia tanam batang cerucuk tu. Umpama tukul kalau awak ketuk paku kan. Macam itulah lebih kurang. Okay, dia nak cucuk teracak tu ke dalam tanah. Okay, jadi dia angkat tukul tu tinggi-tinggi and then dia lepaskan. Bam, okay, kena dekat batang cerucuk tu. Okay, so daya yang dihasilkan oleh tukul ini pada arah menegak telah menggerakkan cerucuk itu ke bawah. Okay, dan masuk ke dalam tanah. Okay, bila dia jatuh tu dia ada daya. Daya tu lah yang menyebabkan batang tu tertanam ke dalam tanah. Okay. Baik, inilah cara kerjanya. Ini gambar tukul sebelum dijatuhkan. Ini gambar B, tukul selepas dijatuhkan. Nampak ni dia punya batang cerucuk tu dah ditanam dalam dah makin dalam dah, tak nampak dah. Okey. Baik. So tukul yang telah diangkat ke satu ketinggian, kita katakan dia sebagai H, dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti adalah kerja kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian H dari permukaan bumi. Okey. Baik, so formula, kalau kita nak buat pengiraan, kita nak cari tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. Yang mana m ini mewakili jisim objek dalam unit kilogram. G, pecutan graviti dalam unit meter meter saat kuasa 2, negatif 2. Dan H ialah pada ketinggian dalam unit meter. Ingat jisim mesti dalam kilogram. Ini unit untuk pecutan dan ketinggian mesti dalam unit meter. Kalau dia bagi ketinggian dalam unit sentimeter, kita kena tukar dia kepada meter. Baik. So kita tengok seterusnya hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. Baik. So jadi kita cikgu dah ajar sebelum ni macam mana kita nak cari kerja yang dilakukan. Kerja yang dilakukan ialah daya darab dengan sesaran. Cikgu yang lain ingat lagi lah. Selain daripada itu, kalau dalam soalan tu dia tak bagi daya ataupun sesaran, kita tengok ada tak dia nyatakan berat dan juga tinggi yang diangkat. Kalau ada, maksudnya kita masih boleh kira kerja yang dilakukan. Maksudnya ada dua cara lah nak cari kerja yang dilakukan. Tengok dalam soalan tu apa dia bagi. Kalau dia bagi berat dan tinggi, kita guna formula yang ini. Kalau dia bagi daya dan sesaran, kita guna formula yang ini. Oleh sebab tiada bentuk tenaga lain yang dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti.